Selamat kembali ke Axis of Truth. Ia merupakan minggu yang sangat sibuk dengan persidangan dasar tahunan JNS yang luar biasa, tetapi kini kami kembali di studio. Dan sudah tentu, isu utama yang sedang hangat sekarang ialah memorandum persefahaman yang sangat teruk itu. Sekarang, banyak yang boleh diperkatakan tentang betapa tersasarnya MOU ini. Dan lebih-lebih lagi, betapa naifnya perunding di pihak Amerika, J.D. Vance. Tetapi sebelum kita masuk ke topik itu, saya ingin tunjukkan kepada Anda 5 masalah utama dalam MOU ini yang Anda perlu pahami. Masalah pertama ialah rejim berjaya memperluaskan skop rundingan. Ini adalah strategi rundingan klasik Iran. Amerika Syarikat bermula dengan objektif tertentu. Dalam kes ini, program nuklir. Rejim kemudian berusaha untuk mengubah rundingan yang sempit menjadi lebih luas. Tiba-tiba, perbincangan bukan lagi mengenai masalah asal. Ia kini berkaitan sekatan, pasaran tenaga, keselamatan serantau, pembinaan semula, Lubnan. Ia berkaitan dengan hampir semua perkara, kecuali satu perkara yang sepatutnya menjadi fokus utama sejak awal. Memo kepada JD, ia bukan satu kemenangan untuk mendapatkan komitmen rejim Islam untuk berunding, apabila tentara laut dan tentara udara mereka sudah pun dimusnahkan. Rejim itu tahu bahwa apabila rundingan diperluaskan, peluang untuk membuat konsesi juga bertambah. Dan itulah caranya mereka mempermainkan J.D. Vance sesuka hati. Ini membawa kita kepada masalah kedua dengan MOU itu. Pihak pentadbiran sedang membentangkan kesinambungan rundingan, di mana mereka telah menawarkan konsesi besar melalui pelepasan aset beku dan pengecualian sekatan minyak. Mereka membentangkannya sebagai satu kejayaan itu sendiri. Tetapi rundingan bukanlah matlamat utama. Matlamatnya adalah untuk menghalang rejim daripada memperoleh senjata nuklir. Semasa Amerika Syarikat menguatkuasakan sekatan menyeluruh yang secara efektif menyebabkan rejim itu muflis, Amerika Syarikat memutuskan untuk melepaskan daya tawar mereka sendiri hasil kepimpinan orang seperti J.D. Vance yang pada asasnya tidak memahami rejim ini. Tak percaya saya? Lihatlah sendiri. Selama 47 tahun, negara ini telah menjadi duri dalam daging kita. Ia telah menjadi masalah besar bagi pentadbiran Demokrat dan Republikan. Perkara paling menarik tentang kemajuan yang telah kita capai dalam beberapa minggu lepas ialah anda dapat melihat orang dalam sistem Iran, kepimpinan tertinggi, malah pegawai IRGC berkata, begini. Kita mungkin ada sedikit permusuhan, kita mungkin ada sedikit ketidakpercayaan, tetapi kita sedar cara kita berurusan dengan Amerika Syarikat selama 47 tahun adalah satu kesilapan. Mari kita cuba sesuatu yang lain. Kita akan mengesahkan perkara itu, sudah tentu, tetapi kita memang bersedia untuk mencuba sesuatu yang lain jika mereka mematuhi. Betulkah, JD? Sebab saya cukup pasti serangan bertubi-tubi rejim ke atas kapal dagang di Selat Hormuz minggu ini saja sangat bertentangan dengan MOU itu dan akan menunjukkan gambaran yang sangat-sangat berbeza. Atau entahlah, lihat sahaja kenyataan-kenyataan gila yang dibuat oleh pegawai rejim yang bersumpah untuk memusnahkan bukan sahaja Israel, tetapi juga Amerika Syarikat sendiri. Atau komen daripada rakan rundingan awak, Muhammad Ghalibaf, yang secara jelas menyatakan bahwa Presiden Trump dan keluarganya adalah sasaran yang sah untuk pembunuhan. Atau Majlis Pakar, yang semalam mengesahkan semula bahawa Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump adalah sasaran yang sah untuk pembunuhan. Dan inilah badan yang memilih Ayatollah itu sendiri. Tapi apapun, saya tersasar sedikit. Saya mahu jelaskan dengan sangat jelas. Rundingan yang berterusan selama 60 hari lagi bukanlah satu kemenangan. Ia hanyalah 60 hari lagi rundingan. Namun begitu, Rumah Putih secara literal membentangkannya sebagai satu perjanjian damai. Mungkin seperti perjanjian damai ala Neville Chamberlain pada zaman kita? Siapa sangka apabila Presiden Trump berkata penyerahan tanpa syarat, sebenarnya yang dimaksudkan ialah penyerahan Amerika Syarikat. Tapi pasti ada sebabnya, bukan? Jadi, selain daripada pilihan raya pertengahan penggal dan tanggapan fantasi rakyat Amerika bahwa Republik Islam bukan ancaman kepada mereka, apa yang Amerika Syarikat terima sebagai balasan untuk konsesi-konsesi ini? Pembukaan semula sementara Selat Hormuz yang sebenarnya sudah terbuka sebelum perang bermula. Dan sekarang mereka mahu mengenakan bayaran pula, itu bukanlah satu kedudukan yang kuat. Itulah kedudukan di mana pihak satu lagi faham bahwa Washington sangat mahukan satu perjanjian, sehingga sanggup membayar untuk perbincangan lanjut. Ketiga, kita perlu bercakap tentang Selat Hormuz itu. Selat Hormuz patutnya tidak pernah menjadi isu. Isunya adalah program nuklir. Namun, krisis yang dicipta oleh rejim kini dianggap sebagai aset yang boleh digunakan oleh rejim untuk mendapatkan konsesi. Itulah sebenarnya cara diplomasi tebusan berfungsi. Anda cipta masalah, jadikan masalah itu membebankan. Tawarkan untuk mengurangkan beban itu, dan kemudian harapkan sesuatu sebagai balasan. Sekali lagi, ini bukan kemenangan untuk Amerika Syarikat. Itu adalah bukti bahwa rundingan telah beralih ke kawasan yang dipilih sepenuhnya oleh rejim.
Dan kemudian datanglah Lubnan, isu keempat dalam MOU, di mana salah satu tuntutan utama ialah Israel mesti berundur sepenuhnya dari Lubnan, kecuali Israel tidak terlibat dalam rundingan ini, dan Israel juga bukan pihak yang mula-mula melanggar gencatan senjata apabila melibatkan Lubnan. Hizbullah telah menyerang Israel setiap hari, dan Israel bertindak untuk mempertahankan diri. Jangan kita lupakan hakikat bahwa kehadiran bersenjata Hizbullah di Lubnan sendiri adalah satu pelanggaran undang-undang antarabangsa di bawah resolusi PBB 1559 dan 1701. Jadi, mengapa Amerika Syarikat mahu melindungi kelangsungan Hizbullah di Lubnan? Sebuah kumpulan pengganas yang bertanggung jawab atas kematian ratusan askar Amerika. Selain itu, mengapa Amerika Syarikat berunding dengan rejim Islam tentang Lubnan dari awal lagi? Lubnan ialah sebuah negara berdaulat, dan rakyatnya semakin mendesak untuk mengusir Hizbullah. Kerajaan Lubnan sepatutnya menentukan apa yang berlaku di dalam sempadan Lubnan, bukannya para mullah di Iran. Namun begitu, perjanjian ini secara efektif membuat kerajaan menganggap rejim yang sedang menjajah dan menduduki Lubnan melalui Hizbullah sebagai penentu keputusan bagi keselamatan Lubnan dan Israel. Ini sangat ironik apabila Anda mempertimbangkan hakikat bahwa salah satu tuntutan dalam MOU ini juga adalah komitmen Amerika Siang untuk tidak campur tangan dalam isu dalaman di Iran. Walaupun hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia yang teruk masih berterusan, walaupun selepas pembunuhan lebih 40.000 penunjuk perasaan Iran tanpa sebarang akibat kepada rejim, kita diberitahu bahwa rangkaian serantau rejim itu mesti dihadkan. Kita diberitahu bahwa aktiviti mereka yang menggugat kestabilan mesti dihentikan. Namun kemudian kita memberikan mereka tempat di meja rundingan untuk menentukan masa depan negara lain yang mereka sudah pun sabotaj. Itu bukan mengurangkan pengaruh rejim, itu menyerah kalah kepada mereka. Dan kemudian ada pula isu wang. Isu wang inilah yang benar-benar membuat semuanya jadi tidak terkawal. Sebagai contoh kelima tentang apa yang sangat salah dengan MOU ini. Jika Anda ketepikan semua propaganda dan penipuan yang kita lihat dari Rumah Putih, apa yang Anda dapati ialah satu kerangka yang menuju ke arah keringanan ekonomi yang lebih besar untuk rejim yang tidak mengubah apa-apa pun tentang tingkah lakunya. Ia termasuk ekspor minyak, pelepasan sekatan, aset yang telah dinyabekukan, dan yang paling luar biasa sekali, satu kerangka pembinaan semula yang dilaporkan bernilai 300 billion dolar. Ini adalah satu penyerahan diri pada skala yang tidak pernah dilihat sebelum ini, jauh lebih teruk untuk dunia berbanding JCPOA. Amerika Syarikat secara literal baru sahaja menunjukkan kesediaannya untuk menggunakan kekerasan terhadap rejim itu kerana ia menganggap rejim tersebut cukup berbahaya untuk mengancam keselamatan antarabangsa. Tetapi sekarang mereka mahu memberi mereka akses kepada komuniti antarabangsa, walaupun tiada perubahan rejim atau perubahan tingkah laku. Kali terakhir kita coba begitu. Rejim itu menggunakan 6 bilion yang diberikan oleh Obama untuk merancang perkara seperti pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Untuk memperjelaskan, seperti yang disahkan oleh beberapa pegawai rejim, malah minggu ini, rejim itu masih belum menolak ideologinya atau meninggalkan sokongan terhadap kedinasan. Sebaliknya, ia tidak berhenti melaksanakan hukuman mati terhadap penentang. Ia tidak berhenti menindas wanita. Ia tidak berhenti mengambil tebusan. Ia tidak berhenti membiayai kumpulan proksi. Ia tidak pernah membayar harga untuk keganasan serantau selama berdekad-dekad. Namun kini kita sedang membincangkan pelan pembinaan semula bernilai 300 billion dolar. Untuk apa? Untuk terus berbincang? Untuk terus berada di meja rundingan? Jika laporan itu benar, ia merupakan salah satu contoh paling luar biasa tentang kuasa tawar-menawar yang dipindahkan secara langsung dari Amerika Syarikat kepada Republik Islam yang mungkin pernah kita saksikan. Dan sebenarnya ia menjadi lebih teruk kerana ia bukan sekadar tentang wang. Ia berkaitan dengan insentif. Selama bertahun-tahun, Amerika Syarikat telah dengan tepat menggambarkan Republik Islam sebagai rejim yang bertanggung jawab atas hukuman mati, penyiksaan, keganasan, penindasan, dan penyalahgunaan sistematik terhadap rakyatnya sendiri. Tiada apa-apa yang berubah, JD. Apa yang berubah ialah keputusasaan Washington untuk mencapai satu perjanjian. Dan apabila keinginan itu menjadi jelas kepada umum, rundingan akan berubah kerana rejim itu belajar bahwa dengan bertahan cukup lama, mereka mungkin akan mendapat pelepasan sekatan, manfaat ekonomi, pengiktirafan diplomatik, dan juga konsesi baharu. Dan itulah yang diberikan oleh J.D. Vance kepada mereka. Keupayaan untuk berkumpul semula, mendapatkan konsesi, dan bersedia untuk lebih banyak konflik. Sekarang, tiada siapa dalam pentadbiran yang akan mengatakan bahwa mereka mahu menggalakkan pencabulan hak asasi manusia. Tetapi dasar luar tidak diukur berdasarkan niat, ia diukur berdasarkan insentif. Dan insentif yang dicipta di sini sepatutnya membimbangkan sesiapa sahaja yang mengambil berat tentang rakyat Iran atau hak asasi manusia global, yang membawa kita kepada isu utama dengan MOU ini, yaitu pencegahan. Kita perlu bercakap tentang mesej apa yang dihantar oleh MOU ini kepada sekutu-sekutu AS, kerana sekutu-sekutu AS di rantau ini sedang memerhati keseluruhan proses ini dengan sangat teliti.
Mereka sedang memerhati apa yang berlaku selepas AS mewujudkan kelebihan tawar-menawar. Dan mereka juga memerhati apa yang berlaku apabila konflik itu menjadi tidak sesuai dari segi politik untuk Amerika Syarikat. Amerika Syarikat sedang menunjukkan kepada sekutu-sekutunya di Teluk Parsi. Begitu juga Taiwan, Ukraine, dan semua negara demokrasi kecil. Bahwa apabila sesuatu menjadi tidak sesuai dari segi politik untuk Amerika Syarikat, nilai-nilai mereka akan diketepikan begitu sahaja. Begitu juga dengan perlindungan mereka terhadap negara-negara tersebut daripada pelaku jahat seperti Republik Islam Iran. Ini secara literal memberi kuasa kepada pemerintahan diktator seperti China dan Rusia. Dan sejujurnya, ini juga mengancam Amerika Syarikat kerana ia membuktikan kepada kuasa besar lain bahawa mereka tidak mempunyai keberanian maupun tekad untuk mempertahankan diri sendiri. Lagipun, Republik Islam telah menyusup ke Amerika Syarikat secara ideologi selama beberapa dekad untuk merosakkan moral dan struktur sosial negara itu. Nampaknya mereka telah berjaya, sekurang-kurangnya sebahagiannya. Mesej yang boleh diambil oleh sekutu-sekutu Amerika Syarikat daripada minggu lalu adalah sangat merosakkan. Amerika Syarikat boleh memulakan konfrontasi atas satu isu dan akhirnya membuat konsesi terhadap 10 isu lain. Amerika mungkin lebih komited kepada proses rundingan berbanding objektif yang pada asalnya menjadi alasan kepada rundingan tersebut. Mengapa mana-mana negara perlu bergantung kepada Amerika jika beginilah cara mereka bertindak? UAE, Bahrain, Arab Saudi, dan Israel semuanya dikorbankan demi impian Barat yang tidak realistik oleh pegawai Rumah Putih yang telah dikompromi seperti J.D. Vance dan Steve Witkoff, yang secara naif percaya bahwa rejim Islam sebenarnya berminat untuk menjalinkan hubungan normal dengan dunia. Itu bukan keamanan melalui kekuatan, dan itu bukan dasar luar yang dijanjikan oleh Presiden Trump. Ia juga bukan piawaian yang beliau sendiri gunakan terhadap pendahulunya. Tiada rakyat Amerika yang patriotik dan mengambil berat tentang masa depan Amerika sepatutnya bersetuju dengan MOU ini. Sekarang, saya ingin mendalami perkara ini karena dari segi ideologi, ada isu yang lebih mendasar di sini yang ingin saya bincangkan. Salah satu idea paling berbahaya yang sedang berlegar di sebahagian Rumah Putih sekarang ialah bahwa jika Republik Islam diberikan lebih banyak sumber, lebih banyak pelepasan sekatan, lebih banyak akses ke pasaran global, dan lebih banyak kelonggaran ekonomi, ia akan entah bagaimana melunakkan tingkah lakunya. Teorinya ialah, jika rejim itu mempunyai lebih banyak yang boleh hilang, ia akan menjadi lebih munasabah. Tetapi, kita sudah pun menguji teori itu. Dan hasilnya bukanlah pelunakan. Hasilnya adalah lebih banyak uang untuk rejim yang sama, yang meneruskan ideologi yang sama melalui rangkaian keganasan yang sama. Mengapa Rumah Putih terlibat dalam kegilaan ini dengan mencuba perkara yang sama sekali lagi? Bukan itu sahaja, tetapi mengapa Rumah Putih terlibat dalam kempen memutarbelitkan realiti yang tiada siapa benar-benar percaya? Dan lebih-lebih lagi bergantung kepada nasihat orang seperti Trita Parsi dan Sohak Amhari, salah seorang yang mengasaskan lobi tidak rasmi rejim Islam di Washington. Dan seorang lagi yang telah menghabiskan seluruh kerjayanya berubah-ubah pendirian sendiri, menjadi penyokong kepada golongan anti-Semit dan menerima uang daripada George Soros. Parsi sendiri sebenarnya patut diusir dari Amerika Syarikat. Dan Amhari sebenarnya hanyalah seorang yang kelam kabut dan bodoh yang berkawan dengan Code Pink dan nampaknya juga dengan pesalah pedofilia yang telah disabitkan, Scott Ritter, yang menjadi boneka pro-Putin. Inilah orang-orang yang menasihati Rumah Putih mengenai rundingan dengan Republik Islam. Tidak heranlah MOU itu gagal teruk. Apabila Anda tidak memahami sejarah, Anda pasti akan mengulanginya. Dan saya ada 3 contoh untuk saya jelaskan bagaimana. Pertama sekali, JCPOA. Selepas hari pelaksanaan pada tahun 2016, kira-kira 50 billion dolar dalam sumber yang boleh diakses telah dikembalikan ke tangan rejim yang sudah pun menjadi penaja utama keganasan di dunia. Sedangkan mereka tahu dengan jelas bahwa sebahagian daripada uang itu mungkin akan berakhir di tangan IRGC atau kumpulan proksi pengganas yang lain. Jadi, apa yang berlaku selepas pelepasan itu? Adakah rejim itu menjadi lebih sederhana? Tidak, mereka terus melakukan ujian peluru berpandu balistik. Terus menyokong perang Assad di Syria, terus membiayai Hezbollah, menyokong Houthi dan Hamas, serta terus membina rangkaian keganasan serantau yang sama. Yang kini, semua orang pura-pura boleh dipisahkan daripada isu nuklir. Menjelang tahun 2018, pegawai-pegawai AS menganggarkan bahwa rejim tersebut memberikan Hezbollah sahaja kira-kira 700 juta dolar setahun. Jabatan negara juga berkata rejim itu memberikan kira-kira 100 juta dolar setiap tahun kepada kumpulan pengganas Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam. Uang itu tidak melembutkan rejim tersebut. Uang itu membantu mengekalkan rejim dan sistem yang telah mereka bina. Malah, ia mengembangkannya lagi. Tiada satu pun daripadanya digunakan untuk memperbaiki Iran. Contoh kedua yang saya ada ialah Syria, karena Syria benar-benar menunjukkan kepada Anda apa yang rejim utamakan, apabila ia terpaksa memilih antara rakyatnya sendiri dan proyek revolusi mereka yang bersifat genosid.
Sementara rakyat Iran menderita akibat inflasi, kejatuhan ekonomi, krisis air, dan kemerosotan infrastruktur, rejim itu mencurahkan uang untuk memastikan Assad, si penyembelih, terus berkuasa. Jabatan negara berkapa rejim itu telah membelanjakan lebih daripada 16 bilion dolar sejak 2012 untuk menyokong Assad dan rakan serta proksi lain di Syria, Irak, dan Yaman. Kini, anggaran lain pula lebih tinggi, dengan penganalisis mengesan penghantaran minyak Iran kepada Assad dari 2013 hingga 2018 saja melebihi 10 bilion dolar. Itu bukanlah sebuah kerajaan yang kekurangan sumber. Itu adalah sebuah kerajaan yang dengan sengaja memilih untuk membelanjakan berbilion dolar bagi menyokong seorang pembunuh beramai-ramai di Damsyik, bukannya membina sebuah negara yang berfungsi untuk rakyatnya sendiri. Contoh ketiga ialah diplomasi tebusan. Pada tahun 2016, Amerika Syarikat membayar rejim itu penyelesaian sebanyak 1,7 bilion dolar yang berkaitan dengan tuntutan senjata lama, termasuk bayaran tunai awal sebanyak 400 juta dolar. Pada masa yang sama, tebusan Amerika dibebaskan. Sekarang, pentadbiran Obama menegaskan bahwa ia adalah satu penyelesaian undang-undang, tetapi mereka juga mengakui bahwa uang tunai itu digunakan sebagai tekanan sehingga para tahanan dibebaskan. Kemudian pada tahun 2023, rejim itu sekali lagi menggunakan diplomasi tebusan untuk memasukkan semula 6 bilion dolar hasil minyak melalui Qatar, walaupun uang itu secara rasmi dihadkan untuk kegunaan kemanusiaan. Masalahnya bukan sahaja sama ada satu dolar tertentu boleh dijejaki hingga kepada pengganas tertentu. Masalahnya ialah rejim itu telah belajar bahwa tebusan memberi mereka kuasa tawar-menawar, pengaruh menghasilkan uang, dan uang membantu rejim itu terus bertahan. Itulah sebabnya teori semasa sangat tidak masuk akal. Rejim itu sudah pun menunjukkan kepada kita apa yang mereka lakukan dengan sumber. Apabila ia mendapat kira-kira 50 bilion dolar dalam asap yang boleh diakses selepas JCPOA, ia tidak menjadi lebih sederhana. Apabila ia mempunyai berbilion-bilion untuk dibelanjakan di rantau ini, ia memilih Hizbullah, Hamas, Houthi, Assad, milisia Irak, peluru berpandu, dan IRGC. Apabila penahanan tebusan menghasilkan bayaran atau akses kepada dana beku, ia tidak berhenti mengambil tebusan. Ia terus menggunakan taktik yang sama karena taktik itu berkesan. Dan tidak kira dari mana uang itu datang, sama ada daripada pembayar cukai ASS atau aset beku rejim itu sendiri, kerana uang adalah boleh tukar ganti. Jadi soalan untuk orang-orang di sekeliling Presiden Trump yang berpikir lebih banyak sumber akan entah bagaimana menjadikan rejim ini lebih sederhana, sangat mudah. Berdasarkan apa? Berdasarkan contoh yang mana? Berdasarkan tahun yang mana? Konsesi yang mana yang menghasilkan tingkah laku yang lebih baik? Rejim itu tidak mengambil uang dan menjadi normal. Ia mengambil uang dan mengekspor revolusi Islam tahun 1979. Ia mengambil uang itu dan membina proksi serta mengekalkan kuasanya. Sementara rakyat Iran dibiarkan dengan gangguan elektrik, kemiskinan, hukuman mati, dan penindasan yang berterusan. Masalahnya bukan kerana Republik Islam kekurangan uang lagi, tetapi setiap kali mereka mendapat uang, mereka menunjukkan kepada kita apa yang benar-benar mereka hargai. Dan itulah sebabnya tidak sepatutnya ada uang tunai, tiada aset beku, tiada pelonggaran sekatan, dan tiada talian hayat ekonomi baharu untuk rejim ini. Sekarang, menutup dengan segmen baik, buruk, dan hodoh minggu ini. Bermula dengan cerita buruk kita untuk mengakhiri dengan nota positif. Yang buruk minggu ini ialah setiausaha perbendaharaan Scott Bessent. Dan kenapa? Karena hanya beberapa minggu lalu, Bessent secara terbuka menjelaskan bahwa tidak akan ada pengecualian untuk minyak Iran, bahwa sekatan itu berkesan dan rejim itu akan segera dipaksa untuk menghentikan pengeluaran. Mesti beliau mudah sahaja. Tekanan maksimum sedang menekan rejim itu, dan Amerika Syarikat tidak berniat untuk memberi mereka talian hayat. Longpat ke minggu lepas, dan Jabatan Perbendaharaan telah membuat pusingan U sepenuhnya. Amerika Syarikat kini telah mengeluarkan lesen am selama 60 hari yang membenarkan rejim itu menjual minyak mentah, produk petroleum, dan petrokimia di pasaran antarabangsa. Lesen itu juga membenarkan perkhidmatan perbankan, perkapalan, insurans, pengangkutan, dan perkhidmatan lain yang diperlukan untuk memudahkan jualan tersebut. Dan malah membenarkan urus niaga dalam dolar Amerikitan. Jadi, biar saya pastikan perkara ini. Pada bulan April, kami diberitahu bahwa ekspor minyak rejim itu perlu dihentikan sepenuhnya. Kami diberitahu sekatan itu berkesan, kami diberitahu bahwa tiada pengecualian akan diberikan. Sekarang kami diberitahu bahwa jualan minyak yang sama, aliran pendapatan yang sama, rangkaian perkapalan yang sama, urus niaga keuangan yang sama sebenarnya adalah ide yang baik. Nampaknya rejim itu telah berubah daripada negara penaja keganasan utama di dunia kepada sebuah syarikat permulaan yang sedang bergelut dan hanya memerlukan akses yang lebih baik ke pasaran global. Pengecualian itu boleh bernilai kira-kira 10 bilion dolar kepada rejim tersebut dalam tempoh 2 bulan akan datang saja. Dan ini merupakan kali pertama dalam beberapa dekad rejim itu boleh menjual minyak secara terbuka dengan kebenaran Amerika Syarikat, bukannya melalui rangkaian pengelakan sekatan.
Saya sendiri tidak tahu, sejujurnya, yang mana lebih cepat berubah, dasar jabatan perbendaharaan atau ingatannya. Sementara itu, kita beralih kepada perkara Hodoh minggu ini. Kisah Hodoh minggu ini ialah reaksi terhadap kritikan terhadap MOU daripada beberapa penasehat dan perunding paling terkenal presiden di dalam talian. Dan nampaknya terdapat usaha yang diselaraskan untuk mendiamkan para pengkritik tersebut sepanjang 2 minggu lalu. Alex Brunsawitz, Anna Paulina Luna, ahli Kongres, serta Donald Trump Jr. dan yang lain telah menghabiskan masa yang luar biasa banyak untuk menyerang orang yang menentang MOU pentakbiran Trump. Menuduh para pengkritik sebagai bot atau agen pengaruh asing, nampaknya peraturan baru ialah jika Anda pikir mengetepikan sekatan minyak dan memberi uang tunai kepada para mullah atau berunding mengenai Lubnan adalah ide yang buruk. Anda bukan lagi rakyat Amerika yang mempunyai pendapat berbeza. Anda sebenarnya adalah agen kerajaan asing. Siapa sangka, bukan? Lewat minggu lalu, dalam tempoh yang sama, lebih daripada 100 akaun yang mengkritik JD Vance dan MOU, terutamanya akaun Iran dan Yahudi, telah digantung di X atas alasan yang digambarkan oleh platform itu sebagai tingkah laku tidak sahih. Dan adakah ia mengejutkan bahwa skandal ini berkaitan dengan Alex Brunsawitz, seorang perunding media sosial untuk Trump, yang kebetulan juga mempunyai kaitan dengan Qatar, dan merupakan tetamu terbaru Tucker Carlson. Ini adalah seseorang yang telah mengganggu akaun-akaun Yahudi di media sosial sejak sekian lama. Dalam satu pembelaan yang agak menyedihkan dan cepek terhadap JD Vance. Dia telah memberi bayangan selama berminggu-minggu bahwa terdapat sejenis operasi pengaruh Israel yang jahat untuk melemahkan MOU, namun langsung tidak memberikan sebarang bukti. Kemudian apabila ditegur, dia mendakwa bahwa dia menentang semua campur tangan asing, masih tidak memberikan sebarang bukti mengenai konspirasi Israel atau Yahudi, dan dengan mudah mengabaikan Qatar. Ini juga adalah troll kecil yang sama yang menyerang ahli Republikan yang meletak jawatan dari Heritage Foundation selepas komen anti-Yahudi yang dibuat oleh Kevin Roberts. Dan dia juga telah diterbangkan keluar dari Timur Tengah oleh Qatar apabila perang meletus bersama seorang pelobi Qatar yang dikenali. Sekarang dia bertindak seolah-olah kritikan terhadap Trump itu apa? Pengkhianatan? Seseorang telah menghabiskan terlalu banyak masa dengan orang Qatar. Kita tidak buat begini di Amerika, Alex. Saya juga rasa lucu apabila dia mendakwa dirinya MAGA dan pro-Trump, tetapi muncul dalam rancangan Tucker Carlson, malah memanggilnya sebagai kawan, sedangkan Carlson telah berbulan-bulan mengkritik Presiden Trump, dan kini juga Parti Republikan. Tapi baiklah Alex, Mark Levin yang jadi masalahnya. Apa yang membuatkan seluruh perkara ini sangat tidak masuk akal ialah ramai daripada individu yang difitnah oleh Alex dan juga oleh Donald Trump Jr. sebenarnya bukan bot atau agen politik yang dibayar pun. Mereka adalah wartawan Amerika, veteran Amerika dalam beberapa case, sekutu Emiria, pakar keselamatan negara, dan pengulas. Mereka ialah orang yang melihat perjanjian ini dan membuat kesimpulan yang berbeza daripada Rumah Putih. Buzz Patterson, Stella Escobedo, Eitan Fishberger, Amjad Taha, dan beberapa tokoh terkenal lain, sekedar menyebut beberapa nama. Namun, daripada mengambil kritikan hebat itu sebagai petanda bahwa mungkin, hanya mungkin, Anda melakukan sesuatu yang salah, pegawai-pegawai Trump ini bertindak balas dengan menyerang rakyat Amerika lain dan coba membungkam suara mereka. Jika memorandum persefahaman ini adalah satu perjanjian yang begitu baik, maka penyokongnya sepatutnya boleh mempertahankannya berdasarkan fakta. Mereka tidak sepatutnya memerlukan fitnah, teori konspirasi, atau ujian kesetiaan. Dan malangnya bagi Alex, itu tidak berlaku untuk MOU ini. Jika presiden itu ada sedikit pun akal, dia akan memecat si kanan woke yang tidak setia dan mahu menjadi fasis itu, serta menjauhkan dirinya daripada dikaitkan dengan si gagal ini. Dan akhirnya, untuk perkara baik minggu ini, perkara baik ini sangat dekat di hati saya sejak sekian lama, memandangkan saya sendiri mempunyai keluarga Armenia. Israel akhirnya telah mengambil langkah yang sepatutnya diambil sejak beberapa dekad lalu, yaitu secara rasmi mengiktiraf genosid Armenia. Pada 28 Jun, kerajaan Israel telah mengundi untuk mengiktiraf pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Armenia pada tahun-tahun terakhir Empire Uthmaniyah, dari 1915 hingga 1917, selepas Menteri Luar Gideon Sa'ar membawa usul tersebut kepada kerajaan. Kini, Gideon Sa'ar berkata selepas undian itu bahwa tidak pernah terlambat untuk melakukan perkara yang betul. Kira-kira 1,5 juta orang Armenia Kristian telah dibunuh, diusir, dibiarkan kelaparan, dan dihalau dari komuniti purba mereka bermula pada tahun 1915. Dan selama lebih daripada 1 abad, Turki terus menafikan, memperkecilkan, atau memesongkan apa yang berlaku. Mereka telah memadamkan rekod sejarah. Mereka telah mengugut seluruh negara kerana mengiktiraf apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Malah, mereka telah mengharamkannya dalam beberapa kes. Israel dengan memalukan mengelak daripada pengiktirafan rasmi selama beberapa dekad kerana sensitiviti diplomatik dengan Turki, dan kemudian juga kerana pertimbangan strategik yang melibatkan Azerbaijan.
Kebimbangan itu memang wujud, tetapi ia tidak pernah membenarkan negara Yahudi untuk enggan menyatakan secara terbuka bahwa genosid Armenia sememangnya ialah satu genosid. Ada yang hari ini mengkritik kerajaan semasa kerana melakukan perkara ini sebagai langkah politik terhadap Turki. Dan walaupun benar bahwa pengiktirafan pembunuhan beramai-ramai tidak sepatutnya digunakan sebagai alat politik, keputusannya sudah pasti betul dari segi moral dan sudah lama sepatutnya dilakukan. Ya, Turki di bawah Erdogan telah bertahun-tahun menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, sedangkan pemerintahannya sendiri masih enggan mengiktiraf pembunuhan beramai-ramai sebenar yang dilakukan terhadap rakyat Armenia. Kemunafikan itu perlu ditegur, tetapi perkara ini tidak sepatutnya hanya berkisar tentang Erdogan atau Turki sahaja. Ia sepatutnya mengenai orang Armenia, termasuk komuniti Armenia di sini, di Baitul Maqdis, yang telah memelihara sejarah, kepercayaan, dan ingatan mereka walaupun berdepan penafian selama 1 abad. Sehingga tahun 2026, 32 negara anggota PBB termasuk AS, Kanada, Rusia, dan Jerman telah secara rasmi mengiktiraf pembunuhan beramai-ramai Armenia. Israel sepatutnya menjadi antara yang pertama, bukan antara yang terakhir. Tetapi walau apapun, ini adalah sesuatu yang saya sendiri telah perjuangkan selama bertahun-tahun. Jadi, perkara baik minggu ini ialah Israel akhirnya mengambil langkah bermoral itu dengan mengiktiraf pembunuhan beramai-ramai Armenia dan mengecam penafian. Dan dengan itu, kita tamatkan untuk minggu ini. Saya akan kembali minggu depan, seperti biasa, dengan lebih banyak cerita dari rantau ini. Jika Anda mempunyai sebarang maklumat untuk saya, jangan segan untuk hubungi saya di X, di Emily Schrader, atau Instagram di Emily in Tel Aviv. Jumpa Anda minggu depan di sini, di Axis of Truth di JNS.